TV KPM. Okey Fizi, Ya, cikgu. cuba lakukan dialog awak tadi. Cikgu nak dengar. Oh, saya cuba, cikgu, ya? Ya, betul. Saya cuba. Baik. Cuba. Sekarang, cikgu. Silakan. Nah, ambil tongkat sakti ini dan kembalikanlah cincin hikmah kepunyaan nenekmu itu. Kenapa? Ha? Kenapa macam tu, macam tak bersemangat je? Macam mana, cikgu? Saya nak buat macam mana ni, cikgu? Awak kan watak Raja Naga. Raja Naga, cikgu. Sepatutnya kena tegas. Kena ada emosi, ada penghayatan. Okey. Berlakon teater ni kan ada penghayatan. Cuba cikgu tunjukkan pada saya, cikgu. Cikgu tunjukkan? Ha. Okey, cikgu tunjukkan. Ya. Okey, cikgu. Silakan, cikgu. Okey. Saya tunjuk tengok je cikgu buat. Okey. Action! Hulu balang, ambil tongkat sakti ni. Pulangkan kembali cincin hikmah kepunyaan Nenda. Oh, kalau boleh, lagi emosi, cikgu. Lagi emosi. Cikgu buat lagi emosi. Lagi emosi, cikgu. Hulu balang, ambil tongkat sakti ini. Pulangkan kembali cincin kepunyaan Nenda Raja. Kalau boleh, dialog tu tinggi sikit, cikgu. Marah kan? Marah kan? Pelik awak ni. Ha? Okey, tak apalah. Demi awak, cikgu buat sekali lagi. Cuba, cikgu. Cuba, cikgu. Hulu balang, ambil tongkat sakti ini. Pulangkan kembali cincin hikmah kepunyaan Nenda. Huyo! Power ya, cikgu. Kenapa saya pula yang kena buat? Oh, lupa saya. Patut saya, cikgu. Awak lah. Awak Okey, watak cikgu. Raja Naga bukan cikgu. Okey, saya cuba, cikgu, ya. Okey, silakan. Saya dah faham sekarang ni. Dia tengah marah, cikgu, kan? Ya, tengah marah. Dia Baik. tengah marah. Jadi dia panggil Hulu balang. Baik. Ha. Hulu balang, ambil tongkat hikmah ini dan kembalikanlah cincin hikmah kepunyaan nendamu itu. Assalamualaikum, salam sejahtera. Terima kasih kepada anda yang sedang menonton Didik TV KPM bersama dengan saya Fizi pada hari ini. Semua okey ke? Harap semua dalam keadaan yang baik-baik, kekal fokus pada hari ini. Hari ini Abang Fizi bersama-sama dengan Cikgu Liana Ismail kita daripada SMK Pendidikan Khas Setapak Kuala Lumpur. Apa khabar, Cikgu? Kau baik, alhamdulillah. Sangat hebat lakonan Cikgu tadi, ya? Ya, Fizi pun apa kurangnya. Memang hebat. Hasil didikan cikgu. Baik, kita juga ditemani oleh jurubahasa kita iaitu Cikgu Nur Asmawati Makdin daripada SMK Sultan Abdul Samad Kelang Selangor pada hari ini yang akan bersama-sama dengan kita. Baiklah, hari ini kita akan belajar tentang kesusastraan Melayu komunikatif dan hari ini rasanya kita tidak bertiga dalam studio. Kita bersama dengan kawan-kawan yang ada sekarang ni, cikgu. Sila kenalkan, cikgu. Kawan-kawan yang bersama-sama dengan kita pada hari ini, cikgu, silakan. Okey, bersama-sama kita pada hari ini kita ada Muhammad Rifaq. Hai Rifaq. Hai Rifaq. Okey. Ada Indra Putra. Baik. Indra Putra, berwarna merah bajunya. Ya, Darwish Mukri Hai Darwish. dan Alif Haikal. Hai Alif. Semua. Baiklah, ini semua kawan-kawan daripada SMK Pendidikan Khas Setapak Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Saya hari ini bercakap, cikgu, sambil memegang tongkat sakti ini, cikgu. Ya, betul. Apa kena-mengena, cikgu, dengan gimmick kita tadi, cikgu? Hari ini kita akan pelajari satu prosa dalam buku Nilai Insan. Murid-murid boleh keluarkan buku. Muka surat 60. Baik. Agak-agak apa tajuk prosa tu? Okey, apa tajuk prosa tu? Okey. Jadi, kita akan belajar mengenai sastra hikayat. Yang bertajuk Hikayat Parang Puting. Tengok pada gambar ni, ada gambar parang. Hikayat parang puting. Okey, tapi sebenarnya parang puting ini adalah parang yang tidak berhulu. Jadi gambar yang cikgu tunjuk ni parang yang ada hulu. Ada gambar yang tak ada, parang yang tak ada hulunya, tak ada pemegangnya. Okey. Oh, faham, cikgu. Okey. Jadi standard pembelajaran kita pada hari ini adalah mengenali dan memahami prosa moden, iaitu kita akan lihat kepada sinopsis, latar tempat, latar masa, latar masyarakat dan binaan plot. Ini dalam SP 1.2.3. Okey, untuk satu lagi SP 2.1.3 kita akan lihat pola fikir. Ya.
pola fikir sesuatu watak. Ini bahagian sangat penting lah ya. Okey. Baik, cikgu. Jadi sebelum kita masuk kepada pembelajaran seterusnya, kita tengok dulu apa maksud hikayat. Apa itu hikayat? Hikayat adalah cerita ataupun riwayat menurut Kamus Dewan edisi yang keempat. Okey, kita tengok jenis-jenis prosa tradisional. Dalam buku Nilai Insan, ada 3 prosa tradisional yang murid-murid dah pelajari. Sepatutnya dah belajar semua ya. Murid tingkatan 5 dah belajar. Murid tingkatan 4 mungkin belajar separuh. Okey, yang pertama sastra Panji. Sastra Panji ini berasal daripada Jawa dan dicipta ketika keagungan Kerajaan Majapahit. Ada berkisahkan pengembaraan, percintaan, peperangan antara putera-puteri dan raja-raja Jawa ataupun Majapahit. Oh, sastra Panji, cikgu ya? Ini sastra Panji. Faham, cikgu. Okey, yang kedua kita ada sastra epik. Epik ni berkisahkan tentang kepahlawanan. Jadi mengisahkan tokoh wira yang menjadi lambang kemegahan sesebuah wilayah. Okey. Tajuk sastra epik yang anda pelajari dalam buku Nilai Insan, apa dia? Hang Tuah diutus ke Siam. Cerita pasal Hang Tuah. Okey, seterusnya yang terakhir yang kita akan pelajari pada hari ini ialah sastra hikayat. Iaitu cerita dalam bentuk bertulis yang menggunakan bahasa Melayu lama dengan bahasa dan struktur yang tertentu, membawa cerita ajaib, berunsur hiburan hasil daripada imajinasi dan fantasi pengarangnya. Okey, ajaib lah. Kan, tadi tengok Fizi pegang tongkat. Ya, dia minta pula dengan Hulu balang, cikgu. Hulu balang. Jadi Fizi berlakon sebagai watak Raja Naga, minta dengan hulu balang supaya tukarkan tongkat dengan cincin sakti. Dia ajaib lah tu. Ada hiburan kat situ. Okey. Jadi, ini yang kita akan pelajari pada hari ini iaitu hikayat Parang Puting. Okey. Tengok gambar ni. Baik, cikgu. Terujuk kepada gambar ni. Okey. Gambar ni menceritakan apa yang akan kita pelajari pada hari ini. Ya. Ada gambar apa kat sini? Fizi nampak gambar apa? Saya nampak ada seorang budak, cikgu. Ya betul. Yang memegang parang. Lepas tu dia sedang menunggang seekor naga, cikgu. Ada pula burung helang kat tepi dia, cikgu. Ya. Kemudian ada apa lagi kat atas bahu dia? Saya rasa itu macam tikus, cikgu. Betul ke, cikgu? Betul, bagus. Ini adalah sebenarnya cerita yang kita akan pelajari pada hari ini. Dia berkisahkan tentang seorang budak miskin yang berkawan dengan ular naga, anak helang dan anak tikus. Jadi pada satu hari ini, ular naga ini dia telah keluar daripada rumah budak miskin. Jadi budak miskin pun merasa sedih dan dia pergi mencari ular naga tersebut ke dalam sebuah hutan yang sangat besar. Jadi setelah jauh berjalan, dia berjumpalah dengan anak naga tersebut. Jadi anak naga tersebut mengatakan bahawa dia dah tak sesuai dah berada di kampung budak miskin kerana saiznya yang sangat besar. Jadi dia meminta untuk kembali ke dalam hutan, ke tasik hijau. Jadi sebelum berpisah dengan budak miskin ni, Cikgu. jadi naga ni dia bercakap dengan budak miskin. Mintalah kepada Nendeku cincin hikmah yang berada dalam mulutnya. Jadi naga ni ada nenek, cikgu ya? Ya, ada nenek. Jadi nenek dia ni hantar dia ke dunia untuk dia beri kari. Kan? Dia hantar ke dunia untuk dia beri kari. Jadi bila dia datang ke dunia ni dia berjumpa dengan budak miskin. Jadi budak miskin dah jaga dia. Jadi dia suruh minta cincin hikmah ni sebagai balasan. Balasan sebab budak miskin ni jaga anak naga ni sampai besar. Jadi bila Nenda ni menyerahkan cincin tu pada budak miskin, mak naga ni rasa marah. Ratu naga tu marah. Kenapa mak naga tu nak marah, cikgu? Sebabnya dia kata jika cincin itu keluar daripada mulut Nendamu, hilanglah kesaktiannya. Jadi mak naga tadi suruh tukarkanlah semula cincin itu dengan tongkat tadi tu. Jadi adalah konflik di situ. Konflik nak tukar nak tukar cincin dengan tongkat. Tongkat yang saya pegang tadi, cikgu? Ya, tongkat yang Fizi pegang tadi. Lepas tu nanti ada lagi. Ada kaitannya pula dengan parang. Jadi kita akan pelajari pada slot seterusnya. Baiklah, nantikan. Kita rehat seketika. Kita kembali. Selepas ini teruskan menonton Didik TV KPM.
Didik TV KPM. Terima kasih kepada semua yang sedang menonton Didik TV KPM. Masih lagi bersama dengan Abang Fizi. Hari ini Abang Fizi ditemani oleh Cikgu Liana kita. Kita akan belajar tentang kesusasteraan Melayu. Komunikatif tingkatan 5 pada hari ini. Tentang hikayat Parang Puting. Cikgu Liana, silakan Cikgu Liana. Okay, baiklah murid-murid, kita teruskan pembelajaran dengan latar. Okey, rasanya murid-murid semua dah tahu latar terbagi pada 3 iaitu latar masa, latar tempat dan latar masyarakat. Ingat ya, 3 latar ni sangat penting. Okey, latar masa, tempoh berlakunya sesuatu peristiwa yang digambarkan dalam cerita. Mesti ada peristiwa dalam masa tersebut. Ya. Latar tempat berlakunya peristiwa dalam cerita. Di tempat tersebut juga berlakunya peristiwa yang boleh kita nampak di situ. Okey, yang terakhir sekali latar masyarakat. Keadaan masyarakat di tempat cerita berlaku. Gambaran ini termasuklah agama, kepercayaan dan pekerjaan masyarakat di situ. Okey, jadi untuk memahami lagi ya mengenai latar-latar ni, kita pergi kepada contoh-contoh yang biasa ditanya dalam soalan. Contoh soalan yang biasa ditanyalah. Okey, kita pergi satu-satu dulu. Contoh latar masa. Okey, cikgu baca dulu. Mula cikgu baca. Nanti ketika seterusnya nanti kita minta bantuan sama ada Abang Fizi ataupun murid-murid yang baca. Boleh cikgu. Cikgu suruh ke cikgu? Kami okey. Baik cikgu, silakan. Seketika duduk berkata-kata, maka hari pun malamlah hari siang. Maka dari pagi-pagi hari, maka budak miskin itu pergilah menuju kampung Syah Bandar. Setelah ia sampai ke rumah Syah Bandar itu, maka Syah Bandar itu pun keluarlah dari balai duduk menanti budak miskin itu. Seketika ia duduk itu, maka budak miskin itu pun tibalah. Ya, nampak ayat dia memang agak berbunga-bunga ya di situ. Ini adalah sebab dia hikayat. Ya, hikayat dia menggunakan bahasa Melayu lama. Baik, cikgu. Okey, jadi ini adalah soalan respon terhad yang mana diberi petikan. Petikan telah diberi. Okey. Minta maaf. Okey, jadi kita tengok soalan dia. Berikan satu latar masa beserta contoh yang terdapat dalam petikan prosa tradisional tersebut. Okey, jadi berdasarkan soalan ini adalah soalan respon terhad. Okey, jadi murid-murid kena jawab berdasarkan petikan yang diberi sahaja. Okey. Jadi kalau lihat di sini, latar masa yang dapat kita lihat kat sini ialah pagi-pagi. Okey. Beserta contoh. Contoh ni murid kena sertakan peristiwa yang berlaku ketika waktu pagi tersebut. Ya. Jadi apa peristiwa dia? Budak miskin itu pergi menuju ke kampung Syah Bandar. Okey, kita tengok betul tak? Okey. Okey, betul. Jadi latar masa yang terdapat dalam petikan prosa di atas ialah pada waktu pagi. Contohnya, salin semula je daripada petikan. Murid-murid tak perlu gunakan ayat sendiri. Okey. Jadi kita pergi pada soalan yang kedua. Contoh ya untuk latar tempat. Sebelum murid-murid buat sendiri. Baik, cikgu. Okey, kita pergi. Jadi kita nak minta bantuanlah daripada murid-murid untuk baca boleh. Siapa suka rela nak baca soalan ni? Siapa nak baca? Okey, Rifa. Baik, kita mulakan dengan Rifa. Silakan Rifa. Sila baca petikan yang ditulis di situ. Setelah sudah maka anaknya pun naiklah ke atas belakang anak ular naganya itu, dan anak helang itu melayang di atas kepalanya, dan anak tikus itu mengiringkan dari belakangnya. Maka lalu berjalanlah ia menuju kampung Syah Bandar itu. Setelah sampai, dilihatnya orang di dalam kampung itu terlalu banyak duduk menanti hendak melihat ular naga itu. Maka budak miskin itu pun duduklah di atas anak ular naga itu bersama-sama dengan anak helang dan anak tikus itu. Maka Syah Bandar pun keluarlah dengan segala anak isterinya melihat kelakuan budak itu. Semuanya hairanlah akan perintahnya budak itu. Bagaimana dengan bacaan daripada kita punya sahabat kita ni, Rifa, cikgu? Okey, terima kasih Rifa kerana bacakan petikan untuk cikgu. Okey, jadi terlihat pada soalannya, berikan satu latar tempat berserta contoh yang terdapat dalam petikan prosa tradisional tersebut. Okey, jadi kita tengok ya. Dia minta satu. Sebenarnya sini ada banyak. Okey, kita tengok apa cadangan jawapan yang diberi.
Latar tempat yang terdapat dalam petikan prosa di atas ialah belakang anak ular naga. Contoh dalam petikan, cik kata-kata salin je dalam petikan, maka anaknya pun naiklah ke atas belakang anak ular naganya itu dan anak helang itu melayanglah di atas kepalanya dan anak tikus itu mengiringkan dari belakangnya. Okey, itulah satu contoh latar tempat yang terdapat dalam petikan prosa ini. Okey, selain daripada belakang anak ular naga, ada lagi sebenarnya tempat ya yang menunjukkan peristiwa dalam petikan ini. Okey, Abang Fizi nak cuba mana lagi? Peristiwa cikgu ya. Tempat yang ada peristiwa. Jadi maka Menuju ke kampung Syah Bandar cikgu. okey. Siapa yang menuju ke kampung Syah Bandar? Budak miskin, Ya. anak ular naga dan kawan-kawannya anak helang dan anak tikus. Okey, ada lagi dalam kampung. Ini tempat dia dalam kampung. Di mana orang kampung duduk menantikan budak miskin itu datang bersama rakan-rakannya. Okey, kita pergi pada latar yang seterusnya iaitu latar masyarakat. Jadi kita nak minta bantuan jugalah Siapa nak baca daripada ni? murid-murid yang berada dalam Google Meet. Okey, siapa sukarela nak baca? Silakan. Adik-adikku, siapa nak baca ni? Okey, abang pilihlah Indra Putra. Baik, Indra Putra. Boleh ke baca? Okey, Alif. Silakan Alif. Baik. Setelah Raja Naga itu mendengar kata anak miskin itu, maka datanglah belas dalam hatinya akan budak itu. Seraya katanya, baiklah, kerana engkau sudah kuambil jadi cucu kepada aku, dan jikalau lain daripada engkau, tidaklah aku berikan cincinku ini. Adapun akan gunanya cincin ini, terlalulah amat kesaktiannya. Jikalau ada 1000 orang sekalipun, cucuku hendak beri makan dengan seketika itu. Juga keluarlah hidangan yang itu dengan berbagai-bagai rupanya. Itu dia. Okey, terima kasih Alif. Terima kasih Alif. Okey, jadi soalannya berikan satu latar masyarakat yang terdapat dalam petikan prosa tradisional tersebut. Ingat ya murid-murid. Jadi murid-murid kena analisis masyarakat yang terdapat dalam petikan yang diberi. Okay, jadi berdasarkan petikan ini, okey, murid-murid dapat teka tak? Apa masyarakat yang terdapat dalam petikan ini? Kita tengok kepada cadangan jawapan dia. Latar masyarakat yang terdapat dalam petikan prosa di atas ialah masyarakat yang mengutamakan kasih sayang dalam hubungan kekeluargaan. Okey, kenapa ada kasih sayang? Kita tengok pada contoh yang diberi. Ya, setelah raja itu mendengar kata anak miskin itu, maka datanglah belas dalam hatinya. Dan dia berkata, baiklah, kerana engkau sudah kuambil menjadi cucuku, dan jika lain daripada engkau, tiadalah aku berikan cincinku ini. Jadi maksudnya Raja Naga ini memberikan cincin hikmah yang miliknya kepada budak miskin itu dengan rela hati. Jadi dia mengutamakan kasih sayang, Faham, kekeluargaan dalam kehidupan. Jadi kita pergi kepada uji minda. Kita nak lihat ya, sama ada murid-murid di studio dan di rumah faham tak mengenai latar yang kita telah pelajari pada sebentar tadi. Boleh kita mulakan Abang Fizi? Boleh cikgu, silakan cikgu. Okey. Untuk soalan latihan pengukuhan 1. Okey. Jadi siapa? Siapa nak jawab ni? Siapa jawab? Okey, Baik, Darwish. Darwish, silakan Darwish. Darwish, silakan baca petikan, baca soalan dan berikan jawapan. Seketika ia duduk berkata-kata, maka hari pun malamlah. Maka kata budak itu, hai nenekku, hamba ini hendak bermain-main barang semalam di sini. Maka sahut orang tua itu, baiklah tuan, mana suka tuan dan hamba pun tinggal seorang diri hamba di dalam hutan ini. Berikan satu latar masa beserta contoh
yang terdapat dalam petikan prosa tradisional tersebut? Okey, jawapan dia 1. Latar masa beserta contoh yang terdapat dalam petikan prosa tradisional tersebut ialah pada waktu malam. Contohnya, seketika ia duduk berkata-kata, maka hari pun malamlah. Kita simak betul tak jawapan yang diberikan. Baik, ayo kita Dari saksikan. Syukri. Okey, ya, tepat sekali. Cikgu, Okey, berapa ya. bintang nak bagi dekat Darwish ni, cikgu? Kita bagi 1 bintang untuk 1 Darwish. bintang. Okey. Jadi betul ya, tepat sekali jawapan Darwish. Latar masa yang terdapat dalam petikan prosa adalah waktu malam. Mana buktinya? Salin balik daripada petikan, setelah ia duduk berkata-kata, maka hari pun malamlah. Okey, kita pergi kepada uji minda yang kedua. Baik. Okey, siapa yang nak baca? Siapa yang nak jawab soalan ni? Angkat tangan. Baik, Indra Putra. Bagus murid-murid ya. Silakan Indra Putra. Maka temannya Syah Bandar itu pun berjalan dari situ pergi kepada rumah budak miskin itu. Setelah sampai maka dilihatnya ramai budak-budak duduk bermain-main dengan anak miskin itu. Maka ia pun terlalu hairan melihat kelakuan budak itu serta tercengang-cengang melihat anak ular naga itu. Okey, soalan dia, berikan satu latar tempat beserta contoh yang terdapat dalam petikan prosa tradisional tersebut. Silakan dengan jawapannya. Okey, silakan. Jawapan dia, salah satu latar tempat yang terdapat dalam petikan prosa di atas ialah rumah budak miskin. Contohnya, maka temannya Syah Bandar itu pun berjalan dari situ pergi kepada rumah budak miskin itu. Bagaimana dengan jawapan Indra, cikgu? Kita semak jawapan Indra tadi. Baik. Latar tempat yang terdapat dalam petikan prosa di atas ialah rumah budak miskin. Ya, tepat sekali. Ya, contoh yang diberi pun tepat. Okey, kita beri 1 bintang untuk Indra Putra. Baik, 1 bintang untuk Indra Putra. Okey. Kawan-kawan tepuklah sikit kawan-kawan. Ya. Baik. Kita pergi kepada soalan pengukuhan yang ketiga. Uji minda yang ketiga dalam latar masyarakat. Ini soalan ni sikit ni. Yang agak sukar sedikit latar masyarakat. Okey, siapa? Sukarela nak baca? Okey, Rifa nak jawab soalan Rifa. 3. Silakan Rifa. Petikannya. Setelah orang tua itu mendengar kata budak itu, maka ia pun berfikir di dalam hatinya, jikalau demikian, budak ini bukannya anak orang yang tiada berketahuan. Kalau dewa-dewa kayangan gerangan turun bermain-main ke dunia, siapa tahu? Jikalau anak orang tiada berketahuan, masakan boleh ia sampai kemari ini? Soalannya, berikan satu latar masyarakat beserta contoh yang terdapat dalam petikan prosa tradisional tersebut. Baik, jawapannya. Silakan Rifa. Jawapannya, latar masyarakat yang terdapat dalam prosa tradisional di atas adalah masyarakat yang percaya kepada konsep dewa dan dewi. Contohnya, setelah orang tua itu mendengar kata budak itu, maka ia pun berfikir dalam hatinya, jikalau demikian, budak ini anak orang yang tiada berketahuan. Kalau dewa-dewa kayangan gerangan turun bermain-main ke dunia, siapa tahu? Okey, jadi kita cuba semak jawapan Rifat tadi. Bagaimana, cikgu? Murid-murid di rumah dah cuba jawab? Okey, kita tengok jawapan. Sama tidak dengan jawapan yang cikgu ada ni? Okey, ya, tepat sekali. Masyarakat yang percaya kepada konsep dewa, dewi. Kerana orang tua itu menganggap budak miskin itu adalah keturunan dewa dewi. Sebab orang biasa tidak mungkin sampai ke dalam hutan yang sangat dalam. Ya, cikgu. Okey. Jadi berapa bintang untuk Rifa, cikgu? Kita bagi 1 bintang untuk Rifa. 1 bintang untuk Rifa. Tepuk kawan-kawan. Baiklah, kita rehat seketika. Kita kembali selepas ini teruskan menonton Didik TV KPM.
Didik TV KPM. Terima kasih kepada semua yang sedang menonton Didik TV KPM yang masih lagi fokus. Kita harapkan semuanya bersemangat macam Abang Fizi di studio ditemani oleh Cikgu Liana. Hari ini kita belajar tentang kesusasteraan Melayu tingkatan 5 Hikayat Parang Puting. Baiklah Cikgu, kita teruskan dengan pembelajaran kita pada hari ini. Silakan Cikgu Liana. Baiklah murid-murid. Okey, murid di studio, murid di rumah. Kita teruskan pembelajaran dengan melihat aspek binaan plot. Okey. Jadi apa itu binaan plot? Binaan plot bermaksud dalam sesebuah cerita, sesebuah cerpen, novel terdapat urutan atau jalinan peristiwa. Urutan dalam sesebuah cerita ini dipanggil sebagai plot. Okey. Jadi cikgu nak ujilah murid-murid. Kan? Dah belajar semua? Okey, murid di rumah, ada berapa binaan plot? Ada berapa kawan-kawan? Ada berapa elemen dalam binaan plot? Okey. Murid di studio nak jawab, di dalam Google Meet nak jawab. Okey, Indra. Ada berapa elemen binaan plot? Binaan plot terbahagi kepada 5, cikgu. 5, cikgu. 5, betul ke? Okey. Ya, betul. Betul. Ada bintang ke cikgu untuk Indra? Kita bagi ekstra bintang, tambahan. Ya. Okey, binaan plot terbagi kepada 5. Ada 5 binaan plot. Maaf. Okey. Yang pertama, permulaan. Okey, permulaan dia menceritakan tentang latar belakang suasana yang wujud pada awal cerita. Bila murid tengok cerita, pada mula-mula dia tak terus masuk kepada yang suspens, yang kejutan. Dia memperkenalkan dulu. Cerita latar belakang dulu. Okey. Seterusnya, perkembangan. Daripada permulaan pergi pada perkembangan, iaitu perjalanan cerita yang semakin berkembang dan wujudnya watak-watak lain. Okey. Seterusnya, perumitan. Pada ketika ini ada wujud masalah yang dihadapi oleh watak dalam cerita. Ada masalah-masalah yang dihadapi oleh watak-watak tersebut. Dan yang keempat, puncak. Dalam plot ini, dalam elemen ini, elemen puncak yang keempat ini, masalah yang wujud tadi berjaya diselesaikan. Dan yang terakhir, yang kelima adalah peleraian, di mana pengakhiran cerita sama ada diakhiri dengan cerita gembira ataupun cerita duka. Faham, jadi cikgu. kita nak tengok bagaimana binaan plot dalam Hikayat Parang Puting. Macam mana ceritanya? Berakhir dengan kegembiraan ke? Berakhir dengan kedukaan? Tadi kita dah cerita sikit di awal tadi. Jadi kita nak sambung seterusnya di sini. Baik cikgu, silakan cikgu. Okey, ini adalah binaan plot. Binaan plot ini dia bermula daripada permulaan, dia naik kepada perkembangan, dia pergi kepada perumitan yang akhir sekali puncak di mana konflik berjaya diselesaikan di sini. Okey, dan peleraian. Di sini sama ada dia gembira ataupun duka. Budak-budak kena ingat dia bentuk segitiga ni. Bentuk segitiga. Daripada bawah naik ke atas dan turun ke bawah semula. Okey, boleh faham semua? Faham cikgu. Okey, Abang Fizi faham? Faham cikgu. Okey, jadi faham kita nak uji. Baik, Abang cikgu. Fizi di Silakan, sini. cikgu. Kita tutup slide ni. Jangan bagi Abang Fizi tengok. Boleh. Dia ingat tak balik? Okey. Okey, ini cikgu dah tampalkan gambar-gambar. Gambar-gambar yang apa yang akan berlaku dalam cerita Hikayat Parang Puting. Baik cikgu. Okey, tadi cikgu dah ceritakan binaan plot ini dia bentuk segi 3. Okey, dia bermula dengan apa tadi? Dia bermula dengan permulaan cikgu. Permulaan. Ya, betul. Dia bermula Nampak dengan tak? Abang Fizi pun fokus tak? permulaan. Baik. Permulaan cerita di mana dihikayatkan bahawa budak miskin ini mempunyai haiwan peliharaan iaitu ular naga, anak tikus dan burung elang. Jadi itu permulaan cerita. Bagaimana dengan seterusnya? Selepas permulaan ada apa Abang Fizi? Perkembangan cikgu. Okey, perkembangan. Okey. Tampal kat sini perkembangan. Baik cikgu. Okey, ingat yang mudah-mudahan lepas permulaan ada perkembangan. Perkembangannya apabila Syah Bandar mengetahui ada budak miskin yang mempunyai haiwan peliharaan yang sangat ajaib. Dia tak pernah lagi ada di kampung tersebut, di daerah tersebut. Budak berkawan dengan ular naga. Jadi
dalam perkembangan cerita ini Syah Bandar meminta kawannya ya pergi ke rumah budak miskin dan menjemput budak miskin itu datang ke rumahnya. Dan pada keesokan harinya budak miskin pergilah ke kampung Syah Bandar bawa bersama-sama dengan ular naga, anak helang dan anak tikus. Yang mana semua yang di kampung Syah Bandar tu rasa macam wow, ajaibnya. Kan? Jadi cerita itu sampailah kepada pengetahuan raja. Raja pun nak tengok juga. Jadi dia pergi mengutuskan hambanya supaya berjumpa dengan Syah Bandar. Dia menyuruh Syah Bandar bawa budak miskin itu ke istana raja. Jadi budak miskin itu pun pergilah ke istana raja bersama-sama dengan Syah Bandar. Menunjukkan kehebatannya bermain dengan anak ular naga. Yang mana akhirnya raja telah menghadiahkan. Dapat hadiah ya, pergi jumpa raja dapat hadiah. Hadiah apa? 2 hamba sahaya. Dan pelbagai lagi barang-barangan lain seperti makanan, beras dan sebagainya. Jadi itu perkembangan cerita. Kita pergi kepada seterusnya. Lepas perkembangan ada apa? Ada perumitan, cikgu. Okey. Apa yang dimaksudkan dengan perumitan? Dia merumitkan cerita Dia tu, cikgu. merumitkan cerita. Dekat sini ada terjadi orang kata konflik. Ataupun masalah. Ini yang menyeronokkan lagi cerita ni. Ya, cikgu. Jadi bila pembaca baca cerita tersebut, jadi pembaca akan tertanya-tanya. Kan sama ada masalah itu berjaya diselesaikan atau tidak. Jadi yang mana perumitan yang berlaku di sini? Di mana pada suatu hari anak ular naga ini pergi meninggalkan budak miskin. Kenapa ditinggalkan budak miskin? Sebab dia dah besar sangat ya. Saiznya yang besar itu tak sesuai lagi untuk berendam dalam sungai di kampung budak miskin. Jadi dia mengambil keputusan untuk pulang ke Tasik Hijau. Okey. Jadi apa masalahnya? Masalahnya bila budak miskin tu bangun pagi tengok kawan dia dah hilang, dia rasa sedih. Dia pun pergilah mencari budak miskin itu ke dalam hutan rimba dengan menjejak bekas yang ditinggalkan oleh anak naga tadi. Okey, jadi dia masuk ke dalam hutan tu, dia jumpa dengan anak naga. Lepas tu anak naga kata, okey, jumpalah dengan nendaku. Kau mohonlah cincin sakti, cincin hikmah yang berada dalam mulutnya sebagai tukaran menjaga aku. Jadi nenek naga pun bersetujulah untuk memberikan cincin itu tadi. Tadi Abang Fizi lakukan tadi tu. Tapi apabila diketahui oleh bonda raja, bonda raja pun rasa marah. Bonda raja naga rasa marah. Ya, kenapa? Sebab bila cincin itu keluar daripada mulut nenek dia tu, hilanglah kesaktiannya. Jadi Ratu Naga ya meminta, bonda naga itu meminta supaya ditukarkan ya cincin dengan tongkat. Dia minta hulu balang tadi pergi tukarkan cincin tu dengan tongkat. Jadi ada berlakulah kat sini ya perumitan di sini di mana apabila hulu balang naga ini pergi jumpa dengan budak miskin. Okey. Dia tak tahu budak miskin itu adalah orang yang dicarinya. Sebab rupa paras budak miskin ini tidak seperti orang kampung. Ya, dia sangat elok mukanya. Jadi dia pun berceritalah kepada budak miskin itu tugas yang diberikan oleh Ratu Naga tadi. Jadi budak miskin itu pun mula berfikir, alangkah baiknya kalau dapat dua-dua barang tersebut. Okey, jadi apabila hulu balang naga pergi berendam dalam sungai, dia pun ketuk tongkat itu 3 kali menyebabkan hulu balang itu kaku dalam sungai. Okey. Jadi, apa yang berlaku? Budak miskin dapat dua-dua barang. Dapat apa? Dapat cincin, satu dapat tongkat. Okey, jadi kita pergi pada puncak cerita. Tak habis lagi ni. Okey, cikgu. Okey. Jadi kita pergi kepada puncak cerita ini. Tengah sedap dengar ni, tengah sedap dengar cerita ni kawan-kawan. Okey. Jom kita ke puncak bersama-sama. Puncak. Ada gambar apa kat sini? Gambar cincin, cikgu. Gambar cincin tadi. Cincin tadi dia berjaya dapat. Dia dapat tongkat. Okey. Jadi apabila budak miskin ini berjaya dapat kedua-dua barang, dia pun nak baliklah ke rumah. Dalam perjalanan pulang ke rumah, dia berjumpa dengan sebilah parang. Ya, sebilah parang dalam hutan yang boleh memotong dengan sendiri. Tanpa ada orang pegang. Tuk tuk tuk. Mana orangnya? Tapi parang tu memotong dengan sendiri. Jadi dia menghampiri parang tersebut dan parang tu terkejut.
Parang tu terkejut cikgu. Parang terkejut. Ini namanya sastra hikayat. Ajaib. Ajaibnya. Parang terkejut. Dia pun baliklah ke rumah tuannya. Jadi budak miskin tu ikut. Oh, sampailah dalam sebuah rumah yang jauh ke dalam hutan. Jadi ada tuannya dalam tu. Tuan pun menjemputlah budak miskin tersebut masuk. Dia kata ini bukan budak sebarangan. Mestilah dewa-dewi. Sebab kalau budak biasa takkan sampai jauh ke dalam hutan. Jadi duduklah budak miskin itu bermalam di rumah orang tua tersebut. Jadi keesokan paginya, bila dia nak balik, budak miskin itu nak pulang ke rumah. Jadi budak miskin, orang tua itu meminta membuat pertukaran. Parang putingnya dengan tongkat. Bukan sakti tu cikgu? Ya, betul. Dia minta buat pertukaran. Sebab apa? Sebab ketika budak miskin itu sampai ke rumah orang tua tu, pada malam hari itu, orang tua itu berkata, saya tak ada makanan untuk dihidangkan. Budak miskin kata, tak apa. Saya boleh hidangkan makanan. Jadi dia ketuk je tongkat itu. Jadi makanan pun terhidanglah. Jadi orang tua itu kata, tukarlah dengan saya sebab saya pun tak berdaya untuk mencari makanan. Okey, jadi budak miskin pun tukarkanlah tongkat itu dengan parang puting tersebut. Jadi budak miskin dapat parang dan dapat cincin. Dan budak miskin pun pulanglah ke rumah. Bila dia pulang ke rumah, dia berceritalah kepada bondanya. Yang mana cerita itu menjadi rahsia antara dia dan bondanya sahaja. Itu adalah bahagian peleraian. Okey, jadi pengakhirannya suka ke duka? Suka cikgu. Pengakhiran cerita hikayat Parang Puting adalah pengakhiran yang suka. Ya, yang mana mereka hidup bahagia, happily ever after. Okey. Jadi kita pergi kepada seterusnya. Baik cikgu. Sedap mendengar cerita hikayat ni cikgu ya. Jadi kena uji juga murid-murid. Okey, kita nak uji murid-murid dalam binaan plot. Baik. Okey, latihan pengukuhan 1. Tadi cerita panjang dah. Berdasarkan hikayat Parang Puting, jelaskan peristiwa yang berlaku dalam bahagian perumitan. Okay, Siapa nak jawab? Murid-murid di rumah boleh jawab. Murid-murid di studio, siapa nak sukarela jawab? Angkat tangan. Baik. Indra Putra. Silakan Indra Putra adikku. Berdasarkan hikayat Parang Puting, jelaskan peristiwa yang berlaku dalam bahagian perumitan. Jawapan dia, Ibu Naga ni dia mengarahkan hulu balang naga untuk mendapatkan cincin hikmat daripada budak miskin tu. Lepas tu, dan ditukarkan dengan tongkat ajaib. Akhirnya kedua-dua barang berharga menjadi milik budak miskin tu. Lagu mana cikgu dengan jawapan Indra cikgu? Okey, kalau lihat kepada jawapan yang cikgu ni, okey, tepat sekali jawapan Indra. Ya, tepuk betul. Kawan-kawan. Hebat. Rumit ya. Rumit ya nak tukarkan cincin dengan tongkat. Kalau kata kita boleh minta tukar dengan barang yang kita suka, mesti kita rasa macam susahnya. Seronok kan? Cikgu ya. Ya. Jadi cikgu berapa bintang untuk Putra cikgu? Okey, kita bagi satu lagi tambahan bintang untuk dia. Oh, tepuk kawan-kawan. Putra dah ada 3 bintang dekat sini ni. Kita pergi pada latihan pengukuhan 2. Baik cikgu, silakan. Okey, cikgu baca soalan. Dalam binaan plot, elemen puncak merupakan elemen di mana permasalahan dapat diselesaikan. Puncak cerita dalam sastra hikayat adalah berkisar tentang budak miskin yang mendapat parang puting. Pada pendapat anda, mengapakah budak miskin bersetuju menukarkan tongkat dengan parang puting? Kita panggillah. Belum lagi. Alif belum jawab. Okey, Alif. Silakan Alif. Sila jawab. Okey. Ada nervous. Silakan Alif dengan jawapan. Baiklah. Nenek tua tidak perlu bersusah payah untuk bekerja lagi kerana tongkat sakti boleh mengeluarkan nasi sehidang jika digertakkannya. Itu saja jawapan awak. Ada jawapan lain? Okey. Ya, itu je kot. Itu je. Baik. Okey. Itu jawapan dia, kita cikgu. semak jawapan Alif. Okey, ya betul. Nenek tua tak perlu bersusah payah ya untuk bekerja lagi. Sebab sebelum dia ada parang puting. Jadi boleh tukar dengan tongkat. Dia gertak je tongkat tu, terus keluar makanan sehidang. Selain itu,
budak miskin ini mempunyai cincin hikmat yang boleh mengeluarkan hidangan yang pelbagai sehingga 1000 orang banyaknya. Dengan cara dicitanya saja. Jadi bila dia minta aja, cincin itu boleh keluarkan makanan yang pelbagai. Apa-apa, jadi, cikgu? Apa-apa saja. Boleh menghilang sampai 1000 orang. Okey. Dan seterusnya parang puting boleh mengerat sendiri barang dan boleh melawan musuh dengan sendirinya. Jadi sebab itulah budak miskin bersetuju untuk menukarkan parang puting dengan tongkat hikmah. Sebabnya parang tongkat dengan cincin itu mempunyai keajaiban yang sama. Cikgu, berapa bintang nak bagi dekat Alif ni, cikgu? Okey, Alif kita bagi 1 bintang untuk Satu Alif. bintang, tepuk kawan-kawan untuk Alif. Okey. Baik, memang hebat kawan-kawan kita pada hari ini. Baiklah, kita rehat seketika, cikgu. Kita kembali selepas ini. Teruskan menonton Didik TV KPM. Didik TV KPM. Hai, selamat kembali menonton Didik TV KPM. Abang Fizi masih lagi bersama-sama dengan semua. Kita ditemani oleh Cikgu Liana. Hari ini kita belajar tentang kesusasteraan Melayu komunikatif. Tingkatan 5, Hikayat Parang Puting. Baik, Cikgu. Kita teruskan, Cikgu, tanpa kita melengahkan masa lagi. Silakan, Cikgu Liana. Okey, terima kasih Abang Fizi. Okey, kita teruskan lagi. Baik, Cikgu. Okey, dengan pola fikir. Apa itu pola fikir? Murid-murid kena arif ya. Tajuk pola fikir ni ada elemen ya dalam kesusasteraan Melayu komunikatif ada satu elemen iaitu elemen pola fikir. Sebelum kita masuk kepada kita menganalisis lebih lanjut mengenai pola fikir, kita tengok dulu apa yang dimaksudkan dengan pola fikir. Pola fikir ialah cara berfikir yang mempengaruhi perilaku behavior dan sikap attitude seseorang yang akhirnya menentukan tahap keberhasilan hidupnya. Jadi maksudnya cara fikir, sikap dia akan mempengaruhi, akan menentukan apa yang berlaku, apa yang akhirnya akan terjadi pada individu tersebut. Okey, contohnya masyarakat hari ini memikirkan pentingnya teknologi maklumat. Oleh itu, teknologi maklumat sudah mempengaruhi keseluruhan gaya hidup masyarakat hari ini. Faham, Cikgu? Okey, jadi murid-murid kena ingat, pola fikir itu apa yang mempengaruhi tingkah laku seseorang itu bertindak sedemikian. Okey. Okey, kita pergi kepada soalan contoh latihan pola fikir. Okey. Cikgu bacakan petikan tersebut. Seketika duduk berkata-kata itu, maka kata budak miskin itu kepada naga itu, Tuan hamba ini dari mana datang dan hendak ke mana tuan hamba ini? Maka sahut naga itu, hamba ini hulu balang Raja Naga yang duduk di tasik hijau. Maka dikatanya segala perihalnya, ia disuruh oleh bonda naga itu mengikut budak miskin itu dan disuruhnya hamba tukar cincin dengan tongkat ini. Okey. Jadi jelaskan satu pola fikir watak hulu balang Raja Naga itu dalam prosa tradisional di atas. Okey, jadi murid-murid kena fikir. Okey, apa sikap hulu balang Raja Naga tu? Apa sikap dia? Okey. Abang Fizi nak cuba? Saya cuba, Cikgu. Saya rasa hulu balang naga ni dia bagi saya hulu balang ni dia kena taat kepada pemerintah itu. Dia kena taat kepada pemerintah raja tu, Cikgu. Okey, jadi hulu balang raja taat kepada perintah ataupun titah
raja. Apa saja yang diperintahkan oleh raja tersebut, hulu balang laksanakan. Okey, betul ke tidak? Kita semak jawapan Abang Fizi. Macam mana cikgu? Okey. Ya, betul. Baik. Jadi, pola fikirnya, hulu balang Raja Naga taat kepada perintah pemimpin. Okey. Bagaimana nak tulis? Bagaimana huraian dia? Okey, hulu balang Raja Naga mengikut budak miskin itu atas arahan Raja Naga untuk menukarkan cincin dengan tongkat milik budak miskin itu. Jadi ini adalah huraian kepada pola fikir ini. Jadi bila murid-murid menulis, murid-murid tulis hulu balang Raja Naga, pola fikir yang terdapat pada hulu balang Raja Naga ialah taat kepada perintah pemimpin. Lepas tu sambung. Hulu balang raja mengikut budak miskin itu, dan ceritakan peristiwa yang mana bukti hulu balang raja ini taat kepada perintah pemimpin. Baik, cikgu. Faham, cikgu. Okey. Jadi kita nak uji. Ya. Ini cikgu dah bagi contoh. Murid-murid sudah. Okey, di rumah dah bersedia? Okey. Baik. Jadi di rumah boleh juga sama-sama menjawab, ya. Okey, kita pergi pada soalan contoh pola fikir yang pertama. Okey, siapa sukarela? Sila angkat tangan, kawan-kawan. Sila angkat tangan. Baik. Okey, Rifa. Rifa, silakan Rifa. Rifa. Okey. Petikannya, telah hari siang maka budak miskin itu pun terkejut daripada tidurnya itu. Lalu ia bangun, maka dilihatnya naganya itu sudah tiada. Maka ia pun berdebar rasa hatinya. Lalu segera ia turun dari rumahnya itu. Maka diturutnya bekas naga itu segera serta dengan anak helang dan anak tikus itu pun bersama-sama dengan budak itu berjalan mengikut bekas naga itu. Lalulah ke tengah rimba yang besar. Maka budak itu pun berjumpalah dengan buah-buahan terlalulah banyaknya di tengah rimba itu. Huraikan satu pola fikir watak budak itu dalam petikan di atas. Dan jawapannya, silakan Rifa. Watak budak miskin yang mementingkan semangat setia kawan daripada kepentingan diri sendiri, kerana berani masuk ke dalam hutan untuk mencari anak ular naga itu. Jadi, boleh kita semak jawapan murid-murid? Murid-murid dah bersedia dengan cikgu. jawapan? Silakan, cikgu. Okey, jika murid di rumah dah bersedia dengan jawapan, kita semak pada jawapan ni. Okey, ya betul. Budak miskin itu mementingkan semangat setia kawan dan nilai persahabatan diri daripada kepentingan sendiri. Maksudnya berani masuk dalam hutan rimba yang besar. Ya, cikgu. Ya, nak bawa balik anak naga. Jadi dia sangat pentingkan semangat setia kawan. Okey, Fizi, kalau kawan hilang pergi cari. Carilah, cikgu. Kita kena cari kawan kita sebab kita mementingkan semangat setia kawan. Okey, Kita pergi cikgu. pada litian seterusnya boleh? Berapa bintang, cikgu, untuk Rifa, cikgu? Okey, lupa pula bintang untuk Rifa. Kita bagi 1 bintang untuk Rifa. 2 bintang untuk Rifa. Cantik. Okey. Baik, Kita cikgu. pergi. Siapa nak jawab soalan yang kedua? Okey, Alif. Terus Alif angkat tangan sebab dia belum lagi. Dapat Silakan. 1 bintang Alif. Okey. Baiklah, dia punya petikan. Syahbandar beberapa lamanya, maka kabar itu pun terdengarlah kepada raja negeri itu. Maka titah baginda kepada Syahbandar. Kabarnya konon ada seorang anak miskin ada menaruh anak ular naga. Suruhlah ia bawa kemari. Kita hendak melihatnya. Maka sembah Syahbandar. Baiklah tuan. Esok harilah Patih bawa budak miskin itu menghadap Duli Shah Alam, tuan. Dia punya soalan dia, berikan satu pola fikir watak Syahbandar dalam petikan di atas. Baik, jawapannya silakan Alif. Watak Syahbandar
mempunyai sifat taat dan patuh kepada arahan dan titah pemerintah ataupun raja. Kerana patuh kepada arahan raja supaya membawa budak miskin ke istana. Bagaimana dengan jawapan Alif, cikgu? Okey, jadi mari kita sama-sama semak. Murid-murid di rumah, dah ada jawapan belum? Kita semak sama-sama. Okey, tepat sekali jawapan Alif. Jadi Syah Bandar ini pola fikirnya mempunyai sifat taat dan patuh kepada arahan dan titah pemerintah. Yang mana dia patuh kepada arahan raja supaya bawa budak miskin itu ke istana. Okey, jadi berapa bintang, cikgu, untuk Alif? untuk Alif kita bagi 1 bintang. 1 bintang. Tepuk kawan-kawan. Itu tepuk. dia. Baik, cikgu. Kita dah sampai di hujung-hujung ni, cikgu. Antara rumusan apa yang kita pelajari pada hari ini, cikgu. Silakan, Cikgu Liana. Okey, jadi murid-murid, untuk hari ini kita dah belajar mengenai sinopsis. Kena ingat ya, sinopsis. Kita lihat latar tempat, latar masa, latar masyarakat dan kita juga dah lihat binaan plot. Jadi murid-murid kena baca keseluruhan teks supaya lebih faham apa sahaja soalan yang dikeluarkan, sama ada soalan respon terhad ataupun soalan respon terbuka, murid-murid boleh jawab dengan baik. Dan yang terakhir sekali kita belajar mengenai pola fikir. Di mana pola fikir ini adalah bagaimana watak, ya, pemikiran watak-watak tersebut yang kita dapat lihat dia punya hasil akhirnya, tingkah laku akhirnya. Yang mana kita tengok Hulu Balang Raja, Syah Bandar, dia sangat taat kepada pemerintah. Dia sangat taat kepada arahan pemimpin. Jadi apa saja titah perintah yang diberi, mereka akan laksanakan dengan baik. Dan kita lihat pada yang kedua, watak budak miskin. Yang mana budak miskin ini sangat mementingkan semangat setia kawan. Ya, sanggup masuk ke dalam hutan, mencari semula sahabatnya yang telah pergi. Jadi ingat murid-murid, baca teks dan fahamkan teks tersebut. Baik, bagaimana dengan prestasi keseluruhan kawan-kawan saya ni, cikgu? Prestasi murid-murid di studio dan di rumah juga sangat baik. Ya, kita lihat kepada bintang-bintang yang diberi, semua dapat menjawab soalan dengan baik. Tepukan yang paling hebat untuk diri sendiri. Baik. Cikgu, kalau ada di kalangan kawan-kawan kita yang kita lepas kita punya episod kali ini, boleh rujuk di mana, cikgu? Okey, murid-murid boleh rujuk di portal Sumberku. Ya. Jadi boleh rujuk di portal tersebut untuk mendapatkan bahan-bahan yang telah kita pelajari pada hari ini. Yang ada dekat bawah ni. Baiklah, terima kasih kepada Cikgu Liana kita daripada SMK Pendidikan Khas Tapak KL. Terima kasih kepada Cikgu Nur Asmawati Mak Din. Itu cikgu jurubahasa kita daripada SMK Sultan Abdul Samad, Kelang Selangor. Dan terima kasih kepada kawan-kawan saya ni daripada SMK Pendidikan Khas Tapak Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Terima kasih kepada Rifat, Darwish Putra dan juga Alif. Terima kasih kepada semua yang sudi fokus dan menonton Didik TV KPM. Jaga diri baik-baik, jangan nakal-nakal tau. Kalau nakal-nakal, apa visit tarik telinga. Terus layan Didik TV KPM. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.